So tidak boleh menerima sebarang file lagi selepas daripada kita mengaktifkan button ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini saya akan kongsikan cara untuk setup Google Form untuk kegunaan penghantaran jawapan penilaian pelajar. Okey, pertama kali kita pilih kita punya account lah. Untuk tujuan tersebut. Seterusnya pada bahagian sebelah kanan ni dia ada 9 dot button ni. Kita cari form. Klik pada form ni. Seterusnya klik pada blank form. Dan sini kita akan namakan lah sebagai contoh penilaian alternatif. Kod subjek, kita kod subjek saya. And then teruskan dengan question 1. Saya akan tanyakan butiran pelajar. Butiran pelajar yang pertama saya nak nombor kad pengenalan. Di sini saya akan klik required. Maksudnya dia mesti jawab, mesti isi. Yang kedua nombor pendaftaran. Ini pun short answer. Saya klik required. Maksudnya pelajar wajib isi. Yang ketiga kelas. Maksudnya kelas. Kelas ni kalau ada banyak kelas boleh buat multiple choice lah. Tapi saya prefer untuk satu kelas satu form ni lah. Supaya senang nak manage nanti. Ni required juga. Untuk tujuan jawapan pelajar, add question. Add question di sini hantar jawapan. Dan di sini pada bahagian pilihan ni, di sini ada banyak pilihan. Jadi saya nak pelajar hantar file jawapan dia, file upload. Di sini ada keterangan dia, continue. Seterusnya setup sikit pada bahagian sini. Allow only specific file types. Sini saya nak dia hantar dalam PDF. Saya open di sini, saya klik di sini. Saya nak hantar PDF file. Saya nak pelajar maksimum dia boleh hantar kepada saya yang dia boleh upload satu file saja. Contohnya jawapan dia 10 muka surat pun dia kena scan jadikan dia satu file sahaja. Maksimum file size saya letakkan di sini 10 MB dan di sini ada banyak pilihan ikut kesesuaian. Di sini pun kena klik required. Seterusnya pergi kepada button gear ni. Button gear ni iaitu setting. Klik di situ. Yang pertama, di sini ada beberapa pilihan. Kalau email, kalau kita nak pelajar wajibkan dia masukkan email. Boleh klik di sini. Kalau tak nak, biarkan sahaja. Di sini dikata kalau kita restrict to user in education and its trusted organization, boleh klik di sini. Selepas itu saya nak limit to one response. Maksudnya seorang pelajar dia akan hantar sekali saja dia hantar. Dia umpama kita final exam, apabila dia hantar kertas jawapan dia, kita tak bagi balik dah kepada dia. So kita tak bagi dia repair jawapan dan sebagainya. So ingatkan pelajar dia hanya ada hak sekali sahaja untuk penghantaran. Maksudnya jawapan yang dia hantar tu adalah jawapan yang dah muktamad yang dia nak hantar kepada kita. Begitu. Di sini kalau kita bagi kelonggaran kepada pelajar untuk menggunakan email Gmail biasa, bukan email Gmail institusi, boleh untick di situ. Seterusnya respondent can edit after submit. Saya tak bagi kebenaran untuk option ni, saya biarkan di situ. Seterusnya setting ni dah yang lain ni tidak ada kaitan lah untuk tujuan ini. Biarkan sahaja. Lepas tu kita tekan save di sini. So seterusnya di sini dia ada nama file ni. Kita di sini dah namakan penilaian alternatif ni. Kita klik saja di sini, dia akan tukar lah automatically. Alright, saya cuba view. Beginilah paparan pada paparan pelajar. Dia perlu isi nombor kad pengenalan dia sebagai contoh dia isi. Nombor pendaftaran di kelas. Di sini perlu upload dia punya jawapan, file jawapan dia. Klik add file, dia akan select daripada di mana file dia. Contohnya ini sebagai contoh sahaja. Lepas tu dia upload, tekan upload. Ini pelajar dah, ini tugas pelajar. Lepas tu dia akan tekan submit. Tekan submit. Kita lihat apabila dia tekan submit, di sini dia kata your response
has been recorded. Maksudnya dia sekali sajalah untuk dia seorang saja. Okey, satu email, satu jawapan. Maksud dia. Okey, itu yang terjadi mengikut setting kita yang tadi tu. Okey, seterusnya di pihak pensyarah, di pihak pensyarah dia boleh lihatlah pada bahagian responses ni ada dua, contohnya ada dua lah. Sini saya buat contoh. Kalau pelajar kita ada 26, kalau dia dah hantar 26 akan ada 26 lah di situ. So di sini pun akan ada yang hantar jawapan 26 file. So untuk memudahkan pensyarah untuk semak dan download file ini secara pukal, dia ada dua cara yang utama. Yang pertama, dia boleh klik pada view folder. Apabila klik pada view folder, dia akan pergi kepada drive Google kita yang kita gunakan untuk kita create form tu lah. Okay, di sini ada dua. So ini boleh kita download secara pukal. Download, kalau kita klik satu tu, double klik dia akan satu-satu. Kalau pukal, kita kena select ke semua yang ada di dalam folder ini. Okay, kalau ada 15, ada 15 kita select terlebih dahulu, baru kita klik pada 3 dot button ini dan tekan download. Ini cara yang pertama. Okay, cara ini dia akan jadikan file tersebut dalam bentuk zip file. Okey, maksudnya dimasukkan ke dalam folder. So di sini dia kata download ready. So dia akan pergi di sebelah kiri di bahagian bawah ni. Okey, apabila saya klik di situ zip file, okey, di sini adalah file PDF ataupun jawapan pelajar, dan boleh pensyarah boleh membuat penandaan jawapan. Okey, cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh saja pergi terus kepada my drive. Maksudnya drive tersebut lah. Drive yang account yang kita gunakan untuk membuat Google Form tersebut. Macam saya, dia ada dekat folder ni, automatic dia ada dekat sini, pada bahagian folders penilaian alternatif ni, ada di sini. Okey, ni jawapannya. So klik kanan pada folder tersebut, ada butang download. Okey, klik saja download di situ pun sama, dia akan jadikan sebagai zip file. Okey, zip file, tunggulah dia akan ni ambil masa sedikit. Kalau file yang banyak ni, 2 file saja ada dalam tu, dia sekejap sajalah. Okay, so dah siap. Okey, ada 2 cara tadi lah untuk pensyarah download file. Okey, seterusnya semasa mengawas peperiksaan, pensyarah dia kena ada dengan masa tamat. Okey, sebaik saja masa tamat. Okey, untuk mengelakkan ada jawapan yang masuk lewat daripada masa yang dibenarkan. Jadi pensyarah yang mengawas peperiksaan tersebut, dia boleh klik saja di sini. Status dia akan menjadi not accepting responses. So tidak boleh menerima sebarang file lagi selepas daripada kita mengaktifkan button ini. Okey, di dalam form ni dia dah sediakan dah kita punya spreadsheet. Kita boleh klik spreadsheet di sini. Okey, create saja. Okey, pada spreadsheet ni cuba kita perhatikan apa yang ada dalam spreadsheet ni. Mungkin boleh membantu kita dalam pengurusan penilaian alternatif kita. Okey, sebagai contoh, okey, ni masa dia. Masa dia menghantar, masa dan tarikh. Okey, ni butiran kad pengenalan pendaftaran kelas. Jawapan ni, link kepada fail jawapan pelajar tersebut pun diberikan di sini. Okey, itu saja perkongsian saya berkaitan dengan penggunaan Google Form untuk menerima jawapan penilaian alternatif daripada pelajar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.